apabila dia keluar pada waktu pagi, sallallahu Sayyidina Muhammad, 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai waktu petang. Berapa ramai malaikat doa tu? 70,000. Betul tak ni? Betul lah. Nabi SAW sebut hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini insya-Allah untuk kuliah online bulanan kita dengan Masjid Al-Bukhari Al-Ustaz, Masjid Al-Bukhari Alur Malai Al-Ustaz. Insya-Allah kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak masjid yang masih mengambil peluang dan mengambil inisiatif untuk meneruskan kuliah-kuliah walaupun dalam keadaan kita PKP. Nah, alhamdulillah petang tadi kita dah dapat press conference daripada Perdana Menteri. Nah, kita ucap syabas dan tahniahlah untuk usaha pihak kerajaan kita yang bersungguh-sungguh untuk menangani ni COVID-19 ni, dan negara-negara luar semua pekat cemburu semua dengan macam mana efektifnya Malaysia menguruskan COVID-19 ni kan. Dan alhamdulillah kita tengok pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad makin reda di negara kita ni. Dan hari ini kerajaan dah mula salli ala sayyidina Muhammad pada 10 hari bulan ni dah mula dah PKPP kan, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dia tukar ujung-ujung ya, B tukar P tukar D gitu kan. Alhamdulillah dah lepas ni bulan 10 bulan ni dah boleh merentas negeri dah. Boleh buat dah aktiviti dah. Dan tadi pun Menteri yang Menteri Kanan Keselamatan kata masjid pun akan dibuka balik dah. Insya-Allah. Dan kita tunggu arahan selanjutnya. Ni berkat kesabaran semua tuan-tuan, kita sabar ajalah. Kita sabar aja, kita berkat kesabaran ni, berkat kesabaran, berkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan berkat apa? Berkat kita patuh kepada perintah. Nak jaga tubuh badan kita, nak jaga keselamatan, nak jaga daripada musibah. Berkat daripada semua ni, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabak ni daripada kita, dan kita semua boleh balik duduk di masjid-masjid kita. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dan mengimarahkan masjid. Saya yakinlah lepas pada ni subhanallah ramai orang pergi masjid. Kan? Ni semua dah pekat ni excited ni, macam nak pergi masjid ni, tak sabarlah apa semua. Saya ingat buka lepas ni subhanallah masjid kena buat 3 tingkat lah. Kan? Tak tahulah
Faham tak ni? Rindu macam mana? Rindu dari masjid sah. Apalah kerajaan tak buka masjid. Dia punya buka dia pun tak pergi masjid. Tak malah macam tu. Dan kita nak pergi masjid, mudah-mudahan insya-Allah Allah buka balik dan kita dapat beriktikaf dan kita dapat beribadat di masjid-masjid, kita dapat ikut kuliah. Dan walaupun dalam keadaan PKP ni kita tak boleh pergi masjid untuk ikut kuliah, namun tak menghalang kita daripada kita mengikuti kuliah secara online macam ni. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Mengikuti kuliah secara online, dapat diikuti secara online. Subhanallah, sallallahu alaihi, dan ramai orang akan mengambil manfaat. Saya ingat waktu kita buat kuliah online ni, subhanallah, waktu kita pergi ceramah kat masjid ni, dia punya audiens dia macam itulah. Lah ni subhanallah, saya daripada US lah. Masya-Allah, daripada New Jersey. Saya daripada Chennai, India. Oh, daripada Singapura, daripada, masya-Allah, rupanya lagi luas. Subhanallah, sembah. Alhamdulillah, rindu dekat masjid kan? Kita semua rindu dekat masjid. Baik. Masjid Al-Bukhari sallallahu alaihi wasallam Muhammad di Alor Malai, Kedah. Kita menggunakan kitab ni. 50 hadis fadilah amalan. 50 hadis fadilah amalan. Salah satu daripada buku yang kita keluarkan di Darul Faizin menceritakan, menghimpunkan 50 amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan pada malam ini kita akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sambung pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia? Beberapa yang akhir ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Fadilat menziarahi orang sakit. Fadilat dan kelebihan menziarahi orang sakit. Jadi subhanallah, bila kita tengok video ataupun tengok kuliah secara online ni, kita berbeza dengan cara kita mengaji di masjid. Kita duduk mengaji masjid, kita duduk tengok tok guru dekat depan. Dan kita bawa pen, bawa kertas, mencatat. Kan? Jadi sama juga bila kita duduk mengaji secara online ni pun, biasa-biasakan diri kita ni untuk mencatat. Kalau kita duduk dekat masjid, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita dengar tok guru mengajak, kita mengaji. Lepas tu balik rumah kita sampaikan kepada anak isteri kita apa yang kita belajar, maka ilmu tu berkembang. Tapi bila kita ngaji secara online ni, apa kita boleh buat? Kita boleh klik share. Kan? Kita terus bukan tunggu kita mengajak, biar ustaz tu mengajak. Mengajak bukan setakat kita, mengajak kawan kita yang tak mai kuliah sama dengan kita. Yang duduk dekat mana tu, yang duduk kat sana, kita share je. Dia belajar daripada ilmu yang baru daripada guru tu aja, hasil daripada kita yang menyampaikan, maka kita pun menumpang pahala dia. Satu share je, ada 5,000 friend list dia dekat Facebook dia. Dapat 10% saja daripada 5,000 orang tu, dah 500 orang beramal dengan ilmu yang dia sampai. Maka subhanallah, dia panggil al-ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia mati lama dah, subhanallah, amalan tu akan berterusan sampai bila-bila. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, ya, sebab tu bila kita mengaji ni, kalau boleh kita catat. Kalau rasa ada pen, ada kertas, tulis. Kalau tak ada pen, tak ada kertas, komen. Tulis kat ruangan komen tu. Ajak kita ni supaya kita sentiasa mencatat ilmu. Kita ni macam pi berburu, masuk hutan, nak tangkap binatang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita dapat tangkap binatang, kita buat apa? Kita ikat dia. Macam mana nak ikat binatang? Dengan tali. Macam mana nak ikat ilmu? Dengan tulis. Tulis. Jadi sallallahu alaihi wasallam, terima kasih kepada pengurusan Masjid Al-Bukhari Alor Malai, Alostar Kedah yang menganjurkan program kita. Saya nak minta sahabat-sahabat saya yang menyaksikan melalui rakaman, melalui YouTube dan sebagainya, Facebook, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk kita kongsikan video ni supaya memberi kegembiraan kepada pihak yang menganjurkan. Dia rasa gembira bila buat program dengan Ustaz Jafri. Alhamdulillah, ramai orang tengok, ramai orang share, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, dan ramai orang mengambil manfaat. Maka gembiralah ustaz tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penganjur tu. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita apa? 50 hadis fadilat amalan. Kita berada pada hadis yang ke-43, fadilat menziarahi orang sakit dan menziarahi taulan.
fadilat dan kelebihan menziarahi orang sakit dan menziarahi taulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man 'ada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw dhara akhan lahu fillah nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, tulis barang siapa yang menziarahi orang yang sakit atau menziarahi seorang saudaranya, yakni yang berkawan dengannya kerana Allah, maka seorang penyeru akan menyeru, engkau telah berbuat baik, perjalanan kamu adalah baik, dan engkau telah menyediakan satu tempat persinggahan dalam syurga. Riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, status hadisnya hasan. Ini fadilat dan kelebihan menziarahi orang sakit dan menziarahi taulan. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang nak dipanjangkan usianya dan dimurahkan rezekinya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Tuan-tuan, Nabi SAW suruh kita sambung silaturahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW nak menceritakan maksud menyambung silaturahim ni apa? Maksud sambung silaturahim ini ialah kita menghubungkan saudara taulan kita yang telah kita kenal namun telah terputus. Ini bukan cerita yang baru, ni cerita yang dah ada, dah kenal dah. Baru lagi lah. Ni cerita yang dah ada ni. Dia sebut sambung silaturahim ni macam mana? Kenal dah, kawan dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, kenal dah, kawan dah, berkawan dah. Kadang-kadang bukan setakat kawan kita, kawan ayah kita. Kata Nabi SAW, di antara perkara yang dituntut kepada kita untuk kita melakukan setelah kewafatan ayah atau ibu kita, ialah dengan kita menyambung hubungan silaturahim dengan kawan dia. Kawan ayah ke kawan mak. Bukan setakat kawan kita, kawan ayah, kawan mak. Islam suruh kita sambung silaturahim. Di antara cara untuk kita menyambung silaturahim, buat apa? Ziarah, menziarahi. Pi ziarah, pi ke rumah. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tuan-tuan, ni salat Muhammad. Macam mana? Ulang balik. Macam mana cara kita nak menyambung silaturahim? Dengan siapa kita nak sambung silaturahim? Dengan orang yang kita dah kenal dah. Orang yang kita dah tahu dah. Kemudian terputus, terpisah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham ni? Ni time-time PKP ni tak boleh nak berjumpa. Subhanallah. Teringin nak berjumpa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz dekat mana ni? Saya dah dekat madrasah lah. Rindulah ke Ustaz teringin nak pi. Lama dah tak main madrasah. Rindu nak pi. Pasal apa? Pasal PKP. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mesej mai Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni Fitri ni. Contohlah kan. Rindu ni lama tak jumpa ni. Sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal ada ukhuwah, ada persaudaraan, ada silaturahim. Terpisah pasal apa? PKP lama tak boleh berjumpa. Terpisah pasal apa? Pasal pindah piduk tempat lain, jauh daripada tempat dia. Terpisah pasal apa? Pasal tukar nombor telefon. Terpisah pasal apa? Pasal dulu sekolah sama lah, sekolah tempat-tempat lain-lain, pergi kerja jauh-jauh sebagainya. Nabi suruh buat apa? Sambung balik silaturahim tu. Sambung balik silaturahim tu. Nah, dapat apa ni? Panjang usia, murah rezeki. Subhanallah. Jadi di antara cara nak sambung silaturahim buat macam mana? Pi ziarah, pi ziarah. Pi ziarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Start kita pi
Ni dah boleh rentas negeri dah. Ni kan, boleh rentas negeri dah kan. Bila masuk 10 hari bulan ni. Masuk senarai, rumah siapa nak pergi ziarah ni? Rumah siapa? Rumah ustaz dulu. Kan? Rumah mak ayah kita tu, lama tak jumpa mak ayah tu. Balik jumpa, tengok mak ayah, balik salli ala Sayyidina Muhammad. Pi berjumpa mak ayah, rindu kat kita tu. Pi jumpa tok guru kita, pi ziarah, tanya khabar ni apa. Tok guru kita kat kampung, tok guru kita yang mengajar kita Quran dulu, tok guru yang kita duk pi kuliah dia. Sebab walaupun PKPP ni kuliah masih belum ada lagi. Boleh pergi mayang jemaah je. Masjid tak boleh buat kuliah lagi, dia tak pergi berhimpun ramai lagi. Pi tanya, pi jumpa ustaz kita, pi jumpa tok guru kita. Ustaz, apa khabar ni waktu PKP ni? Ustaz, macam mana pendapatan? Ustaz, macam mana kehidupan? Ustaz, ni saya bawa sikit sedekah, ni saya bawa sikit hadiah untuk ustaz. Lega, seronok hati dia. Dia panggil sambung silaturahim. Bila kita pergi ziarah orang, subhanallah, nak sambung silaturahim, tuan-tuan, apakah kelebihan yang dia akan dapat? Bila dia pergi ziarah kenalan dia pergi ziarah mak ayah dia, ziarah saudara-saudara dia, ziarah kawan-kawan dia, pergi ziarah, apa dia akan dapat? Tuan-tuan, ada satu penyeru akan menyeru kepada dia. Apa tu penyeru tu kata apa? Penyeru tu kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesungguhnya engkau telah berbuat baik, dia kata. Penyeru tu kata apa? Malaikat lah kot, no? Dia kata apa? Engkau telah berbuat baik, dia kata. Lagi, perjalanan kamu adalah perjalanan yang baik. Lagi dia kata apa? Dan engkau telah menyediakan satu tempat di dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa ni? Pasal dapat apa ni? Penyeru kata kamu buat baik, perjalanan kamu baik, siap dapat tempat duduk dalam syurga ni. Pasal apa ni? Ziarah kawan dia. Ni kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Tak mau pergi ziarah kawan-kawan ni. Saya ni ustaz ni. Saya ni duduk rumah ni ustaz. Pergi Nabi suruh ziarah kawan. Dan kita juga, rumah kita juga terbuka untuk menerima tetamu. Tutup kunci rapat, orang bagi salam senyap kat dalam. Assalamualaikum. Jangan jawab. Waalaikum. Buka tengok. Ada ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi suruh orang tetamu datang bawa rahmat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Keluar daripada rumah kita, pengampunan dosa. Tetamu mai rumah kita, bawa rahmat mai. Bawa rahmat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma lagi kena spare apa ni, spare tu kat tembok kat kepala. Ni, tengok tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. 36.4. Okey, masuk. Tung tembak. 37.1 keluar. Dia kata ikut SOP kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetamu mai rumah, bawa rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluar daripada rumah kita, pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat. Malaikat menyeru kamu buat baik, malaikat menyeru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perjalanan kamu baik. Kamu siap tempat duduk kamu dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau macam ni keadaan dia tuan-tuan, jadi orang Islam, ya Allah, ziarah menziarahi. Ziarah. Orang ni, tuan-tuan, dulu kan, kita teringat dulu kan, mak ayah kita, daripada kecil, pi bawa kita, pi ziarah adik-beradik tu, pi ziarah adik-beradik ni. Betul kan? Kecil. Dia siap kata kita, takut nanti hang tak kena adik-beradik dia dah. Kata nanti hang tak kena adik-beradik. Kita buat tak tuan-tuan? Taklah. Saya ingat dulu naik kereta ayah saya, kereta Fiat apa? Kipas tak ada, aircon tak ada, pakai kipas, kipas kecil. Ni highway tak ada, masuk hutan mana-mana pasal apa? Nak pergi ziarah adik-beradik. Bawa anak beranak semua kat dalam rumah ni, dalam kereta ni. Ni sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Naik van pula, dah anak besar-besar dah, ayah beli van Datsun C20. Lepas tu C22 kan tu. Pi merata pasal apa? Pi ziarah adik-beradik. Nabi suruh kita pi ziarah adik-beradik, hubung silaturahim. Anak-anak dia kenal siapa ni? Ni pak menakan, ni sepupu, ni dua pupu, ni kenal.
Mai kita lah ni tuan-tuan sibuk tak pernah ziarah siapa dah. Anak kita tak kenal sepupu dia siapa. Anak kita tak kenal sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Adik-beradik dia yang turun tak kenal. Betapa jauhnya kita daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Nabi SAW. Kena buat balik ya tuan-tuan. Saya ingat kita kena buat balik. Kita mulakan dengan menziarahi saudara-saudara yang terdekat dengan kita. Bawa anak-anak kita bagi mereka kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, namun begitu ada adab. Ada adab kita nak ziarah. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi SAW kata apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu-tetamu dia. Apa adab kita ketika menerima tetamu? Adab kita menerima tetamu apa dia? Yang pertama, hendaklah menunjukkan wajah yang manis bila dia mai rumah kita. Bila orang mai rumah kita, tunjuk muka manis, senyum ya. Faham tak? Walaupun baru berkeliling dengan bini kat dapur ni. Man, tu siapa mai tu? Loh, kawan abang tu mai. Loh, abang tahu ke kita dia mai? Tahu. Pasal apa tak abang kat saya? Loh, terlupa. Itulah abang ni, orang kelang kapur apa semua nak mai bergaduh kat dapur. Tapi keluar muka senyum dua orang. Saya bergalip. Macam tu. Tunjuk muka manis bila menerima tetamu. Kalau kita tahu kelebihan tetamu mai itu bawa maghfirahnya, bawa rahmat, senyum ya tuan-tuan. Siapa mai rumah kita, sehingga ada diceritakan para sahabat, riwayat para sahabat, waktu nak makan tengah hari, waktu nak breakfast, waktu nak makan di rumah, sengaja buka pintu. In case kalau ada orang lalu di depan rumah, dia nak panggil mai sekali untuk rumah dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau ada orang lalu, panggil. Sebab orang mai ke rumah tuan-tuan sekalian, bawa rahmat masuk. Kita tutup rapat ulang ni tuan-tuan. Ustaz jangan main-main, buka pagar macam tu sekali lain yang masuk ustaz lah ni bukan. Jangan main-main kan sekali dia terpa masuk sekali apa pun tak dia ustaz. Itulah. Kadang-kadang saya fikir macam takut macam hilang barakah tempat kita Dulu kok kampung tu mana ada, kok kampung tu semua pagar semua, mana ada pagar pun. Pintu pun tak kunci. Tak ada apa tuan sekalian. Lah ni kita pula duduk dalam penjara. Geril kiri kanan depan belakang, geril semua. Tutup dengan lubang jamban, mesti hari pun geril apa. Orang takut masuk ke lubang jamban. Allahumma salli ala sayyidina. Yang pertama apa ni? Senyum. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina. Bila tetamu mai ke rumah kita tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat apa? Jamu minuman dekat dia. Bagi dia minum. Jenis orang Melayu dia simbang lu. Dia ni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, masuk. Duduk, sembang. Kawan lapar. 2 jam kat atas kereta. Isteri dia kata, bang kita berhenti makan lu. Berhenti makan. Macam mana arena tutup. Tak apa, sekali kita pergi rumah kawan kita, sekali dia jamu kita kat rumah tadi ni. Sekali ni. Sampai sejam sembang tak jamu. Habis takkan tetamu tu nak minta aku ni lapar ni yang buat lami ke apa ke. Takkan nak minta kot. Kita dah cerdik. Islam ajar apa? Bila tetamu mai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jamu dulu yang ringan. Bagi minum dulu. Bagi minum air kat dia, bagi dia hilang dahaga dia, kan? Bagi dia makanan kuih-kuih sikit. Ni orang Arab rajin buat macam ni. Sampai terus jamu minum dulu. Satgi lepas sembang makan berat. Sambil-sambil duduk sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sambil sembang-sembang tu dekat dapur tu isteri dah siap-siap dah. Satgi lepas okey jom kita makan. Tu adab yang dia ajak bila tetamu mai ke rumah kita. Allahumma salli ala sayyidina. Lagi apa adab lagi bila tamu mai rumah kita ni? Kalau dia mai, dia stay di rumah kita 3 hari dia tetamu kita. 3 hari dia tetamu kita. Hak kita untuk melayani dia 3 hari 3 malam. Hak kita 3 hari 3 malam. Hari pertama jamu lebih daripada kebiasaan yang kita makan. Kalau kita biasa makan ikan saja, hari tu jamu daging sikit. Bagi lebih sikit. Pasal apa? Pasal hari tu hari mulia dia. Dia mulakan dia. Hari kedua, hari ketiga dia makan standard macam mana kita biasa duk makan dengan keluarga kita. Kita biasa duk makan apa? Jamu standard. Hari keempat habis, dia bukan tamu kita lagi. Kita boleh kata apa? Kita aku seronok betul lah hamai rumah aku ni, ya Allah. Betul aku rasa hamai rumah aku ni dah 3 hari dah duduk rumah aku. Sebab alhamdulillah lah. Itulah aku nak abad ke hang, kat ujung tu ada homestay sebiji.
Tu ada homestay dia kata. Aku dah check dah homestay tu kosong. Dia kata Salih Alaihi Wasallam, aku main rumah hang ni, aku bukan nak pergi duduk homestay. Memanglah aku tahu lah, aku seronoklah hang main rumah aku, tapi kan tu homestay tu kosong ni. Boleh tak kita minta dia keluar rumah kita? Boleh tuan-tuan. Pasal kita telah menunaikan hak kita sebagai dia, melayani dia sebagai tetamu. Tanggungjawab kita. Kita telah menunaikan hak dia sebagai tetamu kita dan menunaikan tanggungjawab kita sebagai tuan rumah yang meraihkan tetamu. Hari keempat, kita boleh minta izin untuk dia keluar. Tapi kalau kita nak melayani dia lebih daripada tu, maka itu sedekah daripada kita. Waktu dah faham lah, gitu, Salih Semak. Jadi, lepas 3 hari, boleh tak Salih Semak? Boleh. Jangan duk perambat lah, dia kata. Perambat dia lepas 4 hari. Yang perambat cakap elok lah. Cakap tu homestay tu ada, saya dah check dah. Gitu. Pasal apa? Sebab Nabi SAW kata apa? Jangan seorang itu menyebabkan saudaranya berdosa. Pasal apa? Sebab dia macam mana seorang itu menyebab saudara berdosa? Apabila dia menyusahkan saudara dia bila bertamu di rumah. Dia pergi ke rumah, dia duduk lebih 4 hari, dia menyusahkan orang tu. Orang tu ya duduk di rumah lagi nak kena, isteri dia nak kena bertudung 24 jam, anak perempuan dia nak keluar jadi susah, nak kena sediakan makan, nak kena apa. Akhirnya apa? Akhirnya duduk kat dapur, duduk bersembang, dua orang lelaki bini. Bila nak keluar, tahu orang tahu tu. Kita ni susah lah nak pergi buat lagu tu lah, buat guni apa, pakai 24 kat dapur. Dia jadi dosa balik. Kan? Siapa yang menyebab dosa tu? Kita menyebab dosa sebab tak faham tanggungjawab dan kedudukan daripada tuan rumah. Betul kan? Itu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. 3 hari 3 malam. Itu di antara adab daripada tuan rumah, melayani tetamu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan tetamu. Tetamu ni tuan-tuan, salli ala Muhammad, bila dia nak pergi rumah dia ada adab dia. Apakah adab dia untuk menjadi tetamu? Yang pertama, jangan menyusahkan tuan rumah. Jangan menyusahkan tuan rumah dengan kehadiran dia. Kita referen kita tu apa ni, mak ayah kita dulu. Nak pergi ziarah mana, dia singgah dekat apa ni, minimarket ke kedai ke. Beli apa? Beli beras, beli gula, beli Milo, beli teh. Betul yang mana? Mak ayah kita kan. Buat apa beli tu? Dia nak bawa pergi tuan rumah. Sebab dia tak mau lagi kehadiran dia ke rumah tu lagi menyusahkan orang tu. Lagi nak kena beli teh, nak kena beli beras, nak kena beli gula. Dia bawa pergi. Pasal dia tak mau menyusahkan orang tu. Kita siap telefon kawan kita. Waalaikumsalam. Salam. Ni aku nak pergi rumah hang ni. Nak pergi rumah aku. Tu dalam sejam lagi 2 jam sampai. Meh. Itulah apa ni, nasi kambing lah, kambing. Kalau tak ada nasi kambing, kalau si arak pun okey lah. Ni. Kawan dia kata apa? Tu si arak aku rasa aku ada appointment dah petang ni nak keluar pakai tak terus cancel tak. Jangan menyusahkan orang. Bila kita pergi ke rumah orang, jangan menyusah dan membebankan tuan rumah. Di antara kita menyusahkan, membebankan tuan rumah ialah dengan kita duduk melebihi daripada 3 hari 3 malam. Jadi kita kena tahu lah, lepas 3 hari 3 malam kita kena pergi cari dah tang mana. Walaupun kadang-kadang tuan rumah ni dia macam dia nak apa, dia macam dia nak raih dengan kita lah. Tak apa duduk. Tak apa, duduklah, tak apa. Dalam hati kita janganlah. Kita ni sebagai tetamu kita kena faham situasi dia. Kita kena faham situasi dia dengan maksud sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita plan lah, jangan duduk lebih 3 hari 3 malam. Kalau kesan nak duduk rumah orang juga, hari ni pi rumah 3 hari 3 malam rumah ni, esok pindah pi rumah orang lain pula 3 hari 3 malam. Ni yang saya sebut. Okey, pertama. Yang kedua, apa adab kita bila kita nak pi jadi tetamu kepada rumah seseorang, ialah dengan kita cuba memaklumkan kepada dia akan kehadiran kita. Memaklumkan kepada dia dengan kehadiran kita ni. Pasal apa? Supaya dia boleh prepare, dia buat persediaan. Tiba-tiba ada coin kat depan pintu. Orang utara kata coin ya. Tak tahu coin depan pintu aja. Kelang kabut dia lah pun. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni aku sampai ni. Allah, kelang kabut dia serelum. Yang lelaki pakai kain batik, bini pakai kain pelikat lagi. Ni tak sempat nak prepare keluar, subhanallah saja. Jangan macam tu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bila dia nak masuk ke rumah dia pun tuan-tuan, dia akan berdehem di depan rumah. Dia akan bagi isyarat yang dia nak masuk ke rumah. Rumah sendiri. Pasal apa? Pasal nak supaya isteri dia dan ahli keluarga di rumahnya bersedia untuk dia masuk ke rumah. Itu di antara adab. Ni rumah sendiri tuan-tuan, nak balik rumah telefon isteri dulu. Assalamualaikum, yang ni baby nak balik ni.
Baby kan. Ni. Baby nak balik ni. Dia kata bila betul dia kata apa? Baby nak balik dah. Okey. Jadi bila dia nak balik, bila dia bagi tahu kata dia nak balik tu, isteri dia sempatlah buat persiapan lah, nak kemas rumah lah, nak apa sedia ada selamat, nak bersiap ke, nak siap ayak ke. Kan? Tak di kelang kabut. Sallallahu alaihi wasallam. Faham kan? Jadi persiapan. Kalau rumah kita sendiri pun kita disunahkan kepada kita untuk memaklumkan, paling tidak bagi salam walaupun rumah sendiri. Assalamualaikum. Sehingga orang dalam rumah kita menjawab salam baru kita masuk. Itu rumah sendiri, itu dia antara adab ni. Apatah lagi rumah orang. Okay, kalau ni ada teknologi, kita ada handphone apa semua kan. Dulu mana ada. Dulu telefon seminggu nak pergi telefon lah. Telefon. Rumah pun tak ada telefon. Pergi cari public phone tu. Kalau kat kampung saya tu ada rumah yang ada telefon. Pekat pergi rumah dia banyak duit. Banyak duit. Nak telefon bayar sekupang, 2 rupang. Telefon. Assalamualaikum. Ada buku kecil nombor telefon tu. Dulu-dulu. Orang tua-tua. Orang tua. Ada buku kecil nombor telefon semua kat dalam buku tu. Telefon dia beradik, nombor telefon Pak Su, Pak Ngah lah apa semua, Mak Anjang semua ada kat dalam tu. Jadi telefon. Ni minggu depan dia ingat nak pergi rumah, nak pergi manggil Gunuri. Mana? Punya Johor, subhanallah saya nak pergi panggil Gunuri ni. Bila ni? Itulah minggu depan nak pergi hari Sabtu lagu tu saya pergi. Sampai pukul apa tak tahu lagi kami nak tolak ini daripada kampung ni, mungkin dalam pukul 9 pagi ke, sampai mungkin dalam petang-petang sikit pasak gitu lah kot. Tu dia sampai macam tu. Pergi tuan-tuan. Salih Allah Jumat. Maklum seminggu awal bagi tahu siap-siap dah. Ni. Depan dia pun siap dah, petang tu semua siap dah, sampai apa tunggu kat depan rumah apa sebagainya. Salih Allah Muhammad tuan-tuan. Barulah itu dia panggil adab kita nak menziarahi rumah. Bukan main serbu macam tu. Itu bukan adab dia. Salih Allah Muhammad. Jadi dia faham tu keadaan dia. Itu dia antara adab dia. Kita dapat adab menjadi tuan rumah, dan adab juga menjadi tetamu. Tu. Jadi subhanallah, jadi kita faham dah daripada hadis ni cerita apa? Kelebihan kepada kita menziarahi orang sakit, dan kelebihan kepada kita menziarahi saudara mara kita, sahabat handai, serakan taulan kita. Apa yang kita akan dapat yang diceritakan ni ada su'ur. Tapi syarat dia apa? Ziarah kerana Allah. Ziarah kerana Allah. Pi pasal apa ni? Kerana Allah. Tapi ustaz, saya pi sebab saya rindu kat dia. Saya lama tak jumpa dia. Pi rindu kerana Allah. Rindu kerana Allah. Nak pi berjumpa tu kerana Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi SAW, 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Rajulani, 2 lelaki ataupun 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Sallallahu rindu pasal apa? Kerana Allah. Sayang pasal apa? Kerana Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pi ziarah pasal apa? Hubung silaturahim. Pasal apa nak hubung silaturahim? Nabi suruh. Allah perintah. Buat semua kerana Allah. Waktu kita dalam perjalanan tu ada penyeru. Kamu sedang buat baik ni. Penyeru tu kata apa ni? Perjalanan kamu baik ni. Dan dapat apa lagi? Kamu sedang mempersiapkan tempat duduk kamu dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis hasan. Riwayat daripada Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis berikutnya, fadilat menziarahi orang sakit. Fadilat menziarahi orang sakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Thauban radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa Thauban ni? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat sahabat Nabi ni. Dia punya sayang kat Nabi ni Allah saja yang tahu. Dia punya sayang kat Nabi ni Allah saja yang tahu. Siapa tak sayang kat Nabi tuan-tuan? Sahabat ni dapat nikmat yang kita tak dapat. Tahu apa dapat nikmat sahabat, dapat nikmat apa? Tengok wajah Nabi. Tengok wajah Nabi tu nikmat sangatlah. Susah kan nak mencintai seseorang bila kita tak tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih kepada aku lebih pada dia kasih anak pinak dia, daripada
mak bapak dia dan manusia seluruh. Tuan-tuan, syarat mencintai mesti mengenali. Nak kenal baru cinta. Kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak pernah tengok Nabi, tak kenal Nabi, nak cinta macam mana? Sahabat Nabi SAW tengok Nabi pun dah fall in love dah. Dengan wajah putih kemerahan, dengan rambut diikal. Sahabat kata, aku tengok tak ada lelaki yang pakai baju merah yang lebih cantik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rambut ni rambut mencecah bahu. Subhanallah, Jabir kata berjalan rambut menepuk-nepuk bahu dia. Oh. Segak, tegak, himmah. Tuan-tuan, Nabi SAW. Sahabat tengok, Allah jatuh cinta sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang dirahmati oleh sekalian. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cinta kat Nabi ni habis hati lah. Tapi balik-balik rumah jumpa anak bini, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dah terlupa sat. Lupa sat. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari jumpa Nabi SAW, pucat muka ni, pucat muka. Pucat. Macam orang sakit. Nabi SAW tanya, Thauban, kamu sakit ke? Thauban, kamu ni sakit ke? Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku tak sakit ya Rasulullah, tak sakit. Habis tu pasal apa ni yang nampak pucat sangat ni? Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tadi aku balik ke rumah, aku terasyik dengan keindahan di rumah ni, terasyik dengan anak, terasyik dengan isteri, sehingga aku terlupa seketika kepada kamu Rasulullah. Ya Allah, terlupa sat ni. Sebab apa? Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teralik sat dengan ni, dengan anak-anak ni, dengan keluarga ni. Allahumma salli. Tengah azan saya berhenti sana, azan kat luar. Sahabat-sahabat yang masih belum berkongsikan video kita ni, ringan-ringankanlah jari kita tu untuk kongsi-kongsikan supaya ramai sahabat-sahabat di luar sana yang boleh menumpang manfaat dia. Dan kita nak meraihkan penganjur kita yang meranjurkan program kita pada hari ini, itu Masjid Al-Bukhari Alur Malai, Al-Usta Kedah. Dan mudah-mudahan dengan kita berkongsi video ni, jadi pihak masjid pun akan rasa besar hati dengan program yang dianjurkan pada malam ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kepada sahabat-sahabat yang ingin membantu untuk menyumbang kepada program-program yang dianjurkan oleh pihak masjid, bolehlah membuat sumbangan ke dalam akaun yang di komen, dalam ruangan komen tu. Sallallahu alaihi wasallam, pihak masjid memerlukan sumbangan sebab memandangkan dah tak boleh nak pergi solat pada waktu ni, orang nak solat Jumaat pun tak boleh sebagainya, maka pihak masjid memerlukan kepada dana. Jadi mereka menganjurkan program-program macam ni supaya dana dapat masuk ke masjid. Jadi insya-Allah kalau tak ada keberatan kepada tuan-tuan, saya nak minta dua, yang pertamanya tuan-tuan tolong kongsikan video ni supaya video ni tersebar kepada orang ramai, dan keduanya tuan-tuan boleh menyumbang kepada Sallallahu alaihi Muhammad akaun yang telah saya pinkan di ruangan komen tu, Sallallahu alaihi Muhammad, untuk tuan-tuan memberikan sumbangan dan menjadi manfaat kepada pihak masjid dan tuan-tuan sendiri, insya-Allah. Okey, khair, barakallah. Sambung balik. Jadi Nabi SAW tanya kepada Thauban, pasal apa yang tu? Dia kata, aku balik ke rumah aku terleka dengan keluarga dan anak-anak aku, lalu aku terlupa kepada kamu Rasulullah, terlupa kepada kamu, sehingga pada ketika tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlintas di fikiranku, bagaimanakah keadaannya kalau nanti aku dapat masuk ke syurga, tapi syurga aku tidak bersama dengan kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh faham dia maksud apa, dia kata apa? Dia dah masuk syurga dah. Dia dah masuk syurga dah. Dan seolah-olah nak memberikan gambaran bahawa syurga itu tak cukup nikmatnya apabila tidak bersama dengan kekasih hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu sahabat Nabi SAW nama Thauban radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata akhahul muslim aidan masya fil khawafati masya fi khurafatil jannah hatta yajlis fa idza jalasa amarathu rahmah fa in kana ghudwatan salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya wa in kana masya'an salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, nikmatlah, subhanallah, hebatnya orang yang menziarahi orang yang sakit, hebatnya orang yang pi ziarah orang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan berkelapangan, pergi ziarah Masjid Al-Bukhari di Al-Ustaz ni. Cantiklah, Masya Allah. Cantik, subhanallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Cantik. Daripada jauh tu nampak, ya Allah, dengan tangga-tangga naik tu, dengan water fountainnya, dengan pokok-pokoknya, dengan cantik. Masuk dalam, ya Allah, cantik. Subhanallah. Mudah-mudahan, dan bukan sakat masjid, dia ada universiti dekat situ. Dia ada hotel dia. Dia ada pusat dialisis kalau tak salah saya. Semua dalam satu compound. Sebelah tu ada Suq Al-Bukhari pula. Suq Al-Bukhari ni macam mall, macam Maidin. Di Suq Al-Bukhari kat kawasan tu. Hebat ni. Nama apa? Syekh Mukhtar Bukhari kan? Masya Allah. Banyak pahala dia tu. Jadi orang kaya. Orang Islam boleh jadi orang kaya, tapi gunakan manfaat kekayaan tu balik pada Islam. Dia kata, orang Islam ni tak boleh kaya-kaya, orang Islam kena miskin-miskin. Siapa kata? Para sahabat Nabi SAW ramai yang kaya-kaya. Tapi kaya tu melekat di tangan, dia tak melekat di hati. Harta tu tak melekat di hati, harta tu kat tangan je, mudah untuk bagi. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Dan sekali-sekali tuan-tuan pergi ziarah, insya-Allah saya simak. Dan tahun lepas kan? Exactly hari ni. Hari ni atau semalam? Setahun cukup-cukup. Tok Khatib meninggal atas mimbar di masjid tu, di Bukhari. Jarang orang rakam kuliah sebenarnya. Di situ dia jarang orang rakam khutbah. Kecuali ada ustaz-ustaz jemputan ke apa semua. Ada dapat rakam khutbah tu. Tapi biasa tu imam sendiri yang khutbah, orang jarang rakam. Tapi takdir hari tu ada orang rakam. Dia rakam pun, dia rakam pegang tu. Dia pegang handphone dia pegang tu. Kan dia tak handphone dia pegang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni main mana ni? Yang ni bukan dia. Ni kucing masuk mana ni? Kucing siapa ni? Jadi salli ala sayyidina Muhammad, kucing pun dengan main dengan kuliah. Alhamdulillah, kan? Jadi salli ala sayyidina Jadi salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengah khutbah, subhanallah. Baru mula aja. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baca yang tu. Tadi pun saya tengok tadi. Dia kan memory 1 year ago, setahun lepas kan. Dia kata, baru baca tu. Kemudian baca pula ayat tentang takwa lagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah SWT. Bekal akhirat. Dia baru sebut takwa, sebut tentang jangan mati melainkan dalam takwa, sebut tentang berbekal takwa semua. Tahu? Tu khutbah atas mimbar, meninggal tuan-tuan. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Husnul khatimah. Amin, mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak cerita, Allah nak tunjuk kat kita. Betul? Allah nak tunjuk kat kita, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dulu zaman Nabi SAW, kalau ada orang yang tak mampu mengucap waktu dia nak mati, kecoh, sampai panggil Nabi SAW, sampai Nabi pun buat macam-macam, jumpa mak dia. Kita baca riwayat. Pasal apa? Pasal ramai orang mampu mengucap ketika mati, sikit orang tak mampu mengucap. Sekarang ni, kalau ada orang mati boleh mengucap, mati tengah semayang, mati tengah khutbah, kecoh pula orang.
Pasal apa? Pasal sikit orang mati macam tu berbanding orang yang tak. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jadi kita kena selalu doa apa? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu doa dia. Kita kena doa tu selalu. Ya, bagi Allah matikan kita dengan tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan Allah jauhkan kita daripada su'ul khatimah, kematian yang buruk, penutup yang buruk. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung balik ni. Kata Nabi SAW, man ata akhuhul muslim aidan masyafil khurafatil jannah hatta yajlis. Barang siapa yang pergi kepada saudara seislamnya kerana mengunjunginya, yakni ketika dia sakit, maka pada ketika perjalanan tersebut dia berjalan di satu lorong daripada lorong-lorong syurga, sehinggalah saat dia mula duduk bersama dengan keluarga dia. Yang pertama, kalau kita pergi ziarah orang sakit, waktu kita dalam perjalanan nak pergi ziarah saudara kita yang sakit tu, seolah-olah kita berjalan daripada dalam lorong-lorong, satu lorong daripada lorong-lorong syurga Allah. Macam duk jalan dalam lorong-lorong dalam syurga Allah. Siapa kata ni? Nabi SAW kata. Kedudukan hadis ni macam mana? Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Betul ke ni? Betul, sebab Nabi kata, nampak tak syurga tu? Tak nampak, tapi kamu buat tu seolah kamu berjalan dalam lorong-lorong syurga dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja yang berkaitan dengan syurga, buat kan? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintas, Ustazku Yaqub, nama Allah almarhum, yang meninggal waktu sedang bagi khutbah, Ustazku Yaqub nama dia. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat darjatnya, mengampunkan seluruh dosanya, dan meletakkan di syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nah, Nabi kata, apabila kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melintas di satu tempat yang namanya taman syurga, maka pergi duduk singgah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi duduk taman syurga, pergi duduk singgah. Sahabat tanya, ma'arad jannah Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Nabi kata, al-halaqatu dzikr, atau fi riwayatin ukhra, al-majalisul ilm. Halaqah, duduk berzikir kepada Allah, ataupun majlis-majlis ilmu. Apa dia tu? Taman syurga. Pi ziarah orang sakit, lorong syurga. Tuan yang salih Muhammad. Tuan-tuan, pi salih ala sayyidina Muhammad. Tu yang pertama, bila kita pi ziarah orang sakit, waktu kita duduk berjalan tu, jalan Nabi, macam kita berjalan kat mana? Lorong-lorong syurga. Sampai bila? Sampai kita pi duduk tepi orang sakit. Sampai kita duduk tepi dah. Tepi dah. Habislah, ending lah lorong tu, habislah. Lagi jauh jalan tu, lagi panjang. Lagi jauh kita nak pergi ziarah saudara kita yang sakit tu, lagi jauh, lagi panjang perjalanan lorong syurga tu. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Dekat. Lagi jauh. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Lalu dia pian. Kemudian dia duduk tepi saudara dia. Tadi waktu jalan lorong syurga. Bila dia duduk saja, tahu apa dia dapat? Maka apabila dia duduk, rahmat Allah turun meliputi dia. Rahmat Allah turun ni. Rahmat ni apa? Belas kasihan Allah, kasih sayang Allah, pandangan Allah kat dia. Nah, kalau kita duduk dengan mak kita duduk dengan orang yang kasih, sampai-sampai kita rasa selamat, kita rasa seronok. Kita duduk di sisi orang sakit, waktu kita pergi ziarah dia, rahmat Allah turun melimpah dekat kita, kasih sayang Allah turun melimpah dekat kita. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Kita sangat perlu rahmat ni.
Sebab tu dalam kehidupan kita nak apa pun dalam hidup, biar dia main dengan rahmat. Kita nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak rezeki dengan rahmat. Kita nak keluarga dengan rahmat. Kita nak anak-anak dengan rahmat. Kita nak apa saja dalam hidup, kita nak dengan rahmat. Nak rezeki yang bergabung dengan rahmat Allah. Nak kenderaan yang bergabung dengan rahmat Allah. Nak kehidupan yang bergabung dengan rahmat Allah. Sebab tu kalau kita perasan, bila kita minta apa-apa dekat Allah, kita akan kata birahmatika ya arhamar rahim. Dengan rahmat engkau wahai murah, wahai maha murah lagi maha pengasihani. Sebab apa? Sebab hebatnya apabila seseorang itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rezeki dan nikmat yang dia dapat dengan belas kasihan dan rahmat Allah SWT. Nah, okey, nampak dah dua dah. Jalan tadi duduk dalam lorong syurga. Duduk di sisi orang sakit, rahmat Allah lalu turun pada. Kemudian tak habis lagi kelebihan yang Allah nak bagi kepada orang yang pergi ziarah orang sakit. Lalu ketika dia keluar, kalau dia keluarnya waktu pagi nak pergi ziarah orang sakit tu, salam ala sayyidina Muhammad, Assalamualaikum Din, salam. Ni kawan kita tu tengah sakit tu kat hospital tu. Salam ala sayyidina Muhammad. Tu lah, kat mana hospital? Hospital mana? Hospital sekian-sekian tu. Oh, ya ke? Nak kena keluar ni. Nak keluar kau apa? Aku nak tumpang sekali. Pukul 9 pagi. Keluar pagi. Bila dia keluar waktu pagi, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa in kana ghudwatan sallallahu alaihi sab'una alfa malikin hatta yumsiyah. Apa dia? Apabila dia keluar pada waktu pagi, salli ala sayyidina Muhammad, 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai waktu petang. Dia pisah ziarah sat je. Pukul 9 dia pergi sampai 9.30 dekat hospital, pergi ziarah, duduk sat dalam 10 minit, bukanlah duduk lama-lama dengan orang sakit. Duduk sat 5 minit, 10 minit, tengok apa semua, doa-doa sikit, balik. Dia balik sampai rumah dia pukul 10.30 pagi. Tapi 70,000 malaikat akan berselawat kepada dia sampai petang. Allahumma salli. Hebatlah tuan. Hebatlah. Kalau ulama sebut, kalau malaikat berselawat ini dengan maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat mendoakan kepada dia. Malaikat doa. Kalau sebut Allah berselawat dengan maksud Allah melimpahkan rahmat kepada dia. Kalau malaikat berselawat dengan maksud malaikat mendoakan untuk dia. Malaikat doa daripada pagi tu sampai petang. Dia balik rumah dah tidur lah. Balik rumah tidur, makan nasi apa semua, salat sembahyang zuhur lah apa semua, tengok TV apa semua. Malaikat doa lagi. Berapa ramai malaikat doa tu? 70,000. Betul tak ni? Betul lah. Nabi SAW sebut hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak dengar. Kemudian Nabi sambung lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa in kana masa'an salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Seandainya dia keluar pada waktu petang, salli ala sayyidina Muhammad, maka 70,000 malaikat akan berselawat untuknya hingga pagi esok dia. Dia keluar tu petang dah lah, malam dah lah kata. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Malaikat duk selawat kat dia sampai esok pagi. Berapa banyak selawat ni? Berapa banyak malaikat duk selawat ni? 70,000. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk pergi ziarah orang sakit? Pasal apa? Yang pertama tuan-tuan, untuk kita, bukan untuk dia saja. Untuk kita. Jadi apa? Ibrah. Pit dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok orang sakit. Bila pergi tengok orang sakit, teringat Nabi pesan kata apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu sihat sebelum sakit. Dulu kuat elok ni. Salli ala sayyidina. Pantang ajak tumbuk ya. Ni, pantang ajak dia. Hero nombor 1. Lah ni nak makan pun orang suap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan,
Itu kita muhasabah itu. Aku ni Allah bagi sihat lagi, sembahyang pun malas lagi, baca Quran pun malas lagi. Nak saya pernah pergi ziarah salih alaihi wasallam, orang ada seorang dia kena stroke. Duk lah, hati kita kata, ya Allah, dulu ni tengok motor ada sebiji kat luar, berbungkus dengan motor tu. Motor dia dulu pi sana pi sini dengan motor tu. Tak boleh duk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita boleh apa? Ambil pengajaran, ibrah bila kita berziarah orang sakit. Saya nak nasihat. Nah. Dan yang kedua, bila kita pergi ziarah orang sakit adalah untuk orang sakit tu. Tuan-tuan, pasal apa? Dia menimbulkan kegembiraan dalam hati dia. Dia sakit. Bayangkan kalau dia sakit, siapa pun tak pergi tengok dia. Dia lagi mana? Lagi sakit. Tak ada orang ambil berat pasal aku. Tak ada orang sayang kat aku. Lagi sakit, lagi sensitif. Lagi sensitif. Oh, semua tak kena. Oh, semua tak kena. Cicak bunyi pun dia marah. Orang sakit gigi lah cicak. Marah cicak tu. Sensitif. Nah, bila tak ada orang pi ziarah sebagainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa kecil hati. Makin sakit, makin sakit, makin sakit. Tapi kalau salli alaihi wasallam ada orang mai ziarah dia, kata, oh seronok. Lagi ramai orang mai ziarah lagi seronok dia. Makin seronok, makin seronok, makin seronok. Maka seronok tu dia akan membantu kepada dia untuk makin sembuh. Dia makin semangat. Kawan-kawan, ramainya orang ambil berat, ramainya berat sakit, orang sakit, orang hantar ni apa semua. Oh, moga cepat sembuh lah, moga sembuh sahabat apa semua. Lepas tengoklah Facebook dia semua, pakai duk share promo itu lah, semua kita doakan sahabat kita. Dia makin kuat semangat dia. Itu yang pertama. Kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita pergi ziarah, kita boleh doakan dia. Doa ni tuan-tuan, dia bukan sekadar, sungguh bila kita berdoa ni tuan-tuan, kita mengharapkan belas Allah. Allah makbulkan doa, dia akan sembuh mudah-mudahan. Selain pada tu, dia jadi psikologi dia rasa dia boleh sembuh dengan doa. Betul tak? Orang main. Siapa main doa ni? Tok guru main doa. Kawan-kawan bekat main doa. Mungkin ada di kalangan mereka ni yang makbul doa dia. Dia jadi semangat. Dia memudahkan dia untuk sembuh. Tu kadang-kadang semangat ni pun penting juga bila sakit ni. Dia panggil apa? Ada orang sakit dia macam lost hope dia macam hilang semangat. Bagus sakit. Macam mana? Dia tak ada harapan. Dia macam dia rasa tak ada harapan. Dia makin sakit. Ni. Tapi kalau orang mai sakit, orang mai doa, sunnah bila kita pergi jumpa orang sakit, kita doakan dia. Bila dia dengar orang doa kat dia apa semua sebagainya, dia akan salih Muhammad, dia akan makin rasa lega. Apakah adab bila kita pergi ziarah orang sakit pula? Ada adab dia. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pergi pada waktu yang sesuai. Pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah waktu sesuai. Yang pergi tengah malam ni nak tidur. Assalamualaikum, salam. Berapa ni? 12.30. Isteri bangkit 2:05 mata. Ni siapa ni? Dah dengar kata Pak Long sakit nak main ziarah. Ziarah apa tengah malam ni? Ziarah waktu yang sesuai. Waktu tengah hari, waktu dia nak rehat, dengan pi. Nah, sallallahu alaihi wasallam pi waktu mana? Waktu mungkin waktu pagi ke, pukul 9 pagi ke, pukul 10 pagi dia pun dah ada breakfast, dia ada apa-apa semua. Nah, sallallahu alaihi wasallam sesuai, pi waktu yang sesuai. Yang kedua, adab bila kita menziarahi orang sakit ni, jangan kita duduk lama-lama. Duduk sat-satnya. Ni, duduk sat-satnya. Pisah dia rasa sembang-sembang, sallallahu alaihi wasallam tanya khabar apa sebagainya sat-sat kan. Jangan pula duduk pula ambil kerusi, pinjam kerusi katil sebelah, pinjam kerusi katil belah sana. Buat ni mesyuarat tepi ni. Apa pendapat kamu dengan Perikatan Nasional sekarang? Macam mana pula keadaannya? Ni pihak ni nak take over government. Puak-puak duk cerita apa semua. Kawan duk sebelah ni duk adulah. Adulah. Dia tak mahu tahu tuan-tuan ni apa jadi ilmu dia tak mahu tahu. Mau ni saya semak cerita apa PKP apa dia tak mahu. Dia tak mahu dengar. Mau ni jangan duduk bebankan dia. Kemudian pi pula duk
panjang cerita. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, ni jadi lagu mana ni? Itulah ada apa semua. Itulah duk pesan dah Pak Lu. Janganlah duk buat kerja lagu tu, duk pergi beletiak pula kat dia. Mau ni, Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi jangan ambil masa yang terlalu lama. Sekejap duduk sekejap. Pisat bajet masa 5 minit cukup. Kan duduk. Kita pula jenis orang Melayu ni rasa kalau pergi duduk sat-sat rasa tak puas. Sagi dia kecil hati pula. Dah adab kita bila ziarah orang sakit duduk sekejap. Kemudian balik. 2. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bercakap yang baik-baik kepada dia. Cakap baik-baik. Jangan duk cakap merepek-repek, merewang-rewang. Ni sallallahu alaihi wasallam. Cakap yang baik-baik. Pergi tengok dia. Cakap benda yang bagi semangat kat dia. Tengok. Ni berapa lama dah sakit ni? 2 minggu dah. Nampak makin teruk ni. Nampak macam pucat, lain macam. Ish, kawan saya pun lagu ni kat dulu ni. Oh, sudah. Dia dah gelisah. Ya macam tu. Kita cakap baik-baik. Walaupun tengok muka makin teruk tu, cakap elok-elok. Nampak muka dia makin merah ni, insya-Allah kot kan. Dia pun tengok cermin, tak merah pun. Ada salih Muhammad. Dia cakap bagi semangat. Cakap yang baik-baik dekat dia. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Nah, cakap baik-baik. Ada kawan saya tu alhamdulillah macam nilah, sembuh dah alhamdulillah. Alah ni bukan main dah. Salih Muhammad. Mana dulu berjalan tak boleh lah, ni lari bukan main dah. Subhanallah. Dia semangat, dia semangat. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Cakap yang baik-baik. Nah, cakap baik. Cerita yang baik-baik dekat dia. Jangan duduk pukul, jangan duduk sebut benda-benda yang tak baik, jangan duduk sebut benda-benda yang tak elok. Nah, jangan duduk bawa supaya dia susah hati. Nah, tapi duduk ceritalah benda-benda apa ni sallallahu alaihi Muhammad apa ni, dia tu kena buang kerja lah. Oh, dia ni lah lagu tu lah, dia ni lagu ni lah, dia ni susah lah. Nu dekat rumah dia nu jadi macam-macam lah. Orang masuk. Nah, Pak Long tak apa, Pak Long rehat kat sini tak apa. Ni yang dekat rumah tak apa, kami tolong bantu. Nah, dekat rumah Pak Long tak apa, kami tolong bantu. Dia legalah perasaan dia. Dekat rumah jangan risau. Tak apa. Maklum semua tak apa. Maklum tiap-tiap malam saya pergi tengok maklum, jangan risau. Tak hang lain macam ada affair dengan maklum ku. Jangan duk cakap benda-benda yang menyusahkan hati dia. Cakap benda-benda yang baik-baik yang bagi tenang hati dan perasaannya. Yang berikut adab kita bila kita pergi ziarah orang yang sakit ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, doakan untuk dia. Itu sunnah. Doakan untuk dia. Nabi SAW ajak, bila pergi ziarah orang sakit, Nabi SAW akan duduk, kemudian Nabi SAW pegang tempat sakit, Nabi SAW angkat tangan dan berdoa. Antara doa yang diajak oleh Nabi SAW, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu doa yang diajakkan oleh baginda Nabi SAW. Doa Allahumma rabban nas, wahai Tuhan segala manusia, sallallahu alaihi wasallam, anta syafi, engkaulah penyembuh, la syifa illa syifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan engkau. Doa macam itulah. Kalau kau tak hafal bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Ya Allah, bagilah sembuh dia, ya Allah, ya Allah. Berikan kesembuhan yang sebaiknya kepada ya Allah. Engkau Maha Penyembuh, ya Allah. Doa kat dia, dia rasa seronok. Dan bukan setakat tu. Lepas tu lagi suruh dia pula doa kat kita. Pak Long tolong doa kat saya sama nah. Ni orang-orang sakit ni doa makbul. Pak Long doa kat saya nah. Pak Long pun doa. Ni bagilah dia sakit sama macam saya. Tu ada. Pak Long tolong tarik balik doa tu tak mau. Kan jadi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kita pun minta tolong dia doakan kita balik. Sebab apa? Sebab Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan dia yang diuji dengan sakit tu, Allah kan makbulkan doa dia untuk kita. Jadi, dan antara adab lagi kita ni tuan-tuan ialah Allahumma salli ala Muhammad, kita berdoa kepada dia di luar daripada pengetahuannya. Itu dihubungan sama muslim. Balik rumah angkat tangan malam-malam lepas belas sembahyang, ataupun kita balik ke rumah kita, ataupun kita masuk kereta dah pergi ziarah dia, masuk kereta, jangan tadi doa dah dekat dia. Ni doa seorang-seorang dalam kereta ni. Ya Allah, engkau sembuhkanlah Pak Long tu, ya Allah, engkau berilah kesihatan pada dia, kesihatan sebaiknya, ya Allah, ya Allah. Tahu tak? Nabi SAW sebut doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut doa tentang doa orang yang berdoa kepada saudara Islam dia tanpa pengetahuan dia. Mana ada dekat dalam ni rasanya hadis tu.
Tak jumpa pula, tak apalah. Tu dia ada. Saya semat. Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka mithli atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang berdoa untuk saudaranya secara sembunyi, secara gaib, tak apa pengetahuan dia, maka malaikat ditugaskan untuk menguruskan doa tersebut akan berkata amin, dan untuk kamu yang serupa dengan itu. Malaikat tu pula akan aminkan doa tu, dan malaikat tu buat doa kat kita pula supaya Allah jauhkan kita daripada penyakit yang sama ke, menyembuhkan penyakit kita ke, sebagainya. Faham tak ni? Tapi syarat semua-semuanya lah. Tak payah saya pergi telefon pula, Palong rasa macam mana lah ni? Rasa macam sekarang ni macam mana? Itulah rasa macam lega sikit. Alhamdulillah, tadi doa saya makbul lah kalau macam tu, Palong. Tak tahu nak cerita, kita senyap doa bil ghaib, sembunyi-sembunyi. Maka tuan-tuan, Allah, malaikat ni akan aminkan doa kita, dan malaikat tu akan doakan seumpamanya untuk kita. Itu di antara adab kita dengan orang yang sakit. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang istiqamah mengikuti kuliah kita walaupun secara online, dan kita juga ucap tahniah dan syabas kepada pihak masjid yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masih berkesudian untuk meneruskan kuliah-kuliah walaupun secara online. Dan kita sahabat-sahabat yang menyaksikan video kita ni, salli ala sayyidina Muhammad, kita kongsikan video ni supaya menggembirakan hati pihak penganjur. Itu sebab tu saya kalau ada orang yang menganjurkan majlis, saya menganjurkan program ni, saya minta sahabat tolong pekat-pekat kongsi. Supaya apa? Supaya pihak penganjur tu dia rasa segembira lah, kan? Alhamdulillah kami buat program dengan Ustaz Jafir itu, insya-Allah ramai orang share, ramai orang ambil manfaat, kami rasa seronok. Itu kita menggembirakan saudara se-Islam kita pun ada manfaat dia, kan? Sangat sama, apatah lagi bila ilmu tu berkembang hasil daripada apa yang kita kongsikan. Bukan untuk saya sangat sebenarnya, tapi saya lebih kepada nak meraihkan pihak penganjur yang berkesudian untuk menganjurkan program ni. Dan jangan lepaskan peluang juga untuk kita infak pada waktu-waktu yang macam ni, amat sesuai untuk kita infak. Dan ada nombor akaun yang telah saya pinkan di ruangan komen di dalam page saya tu. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad pekat-pekatlah bagi sumbangan supaya pihak masjid dapat meneruskan program-program di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Saya terima kasih kepada semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.